Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar untuk mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran. Okey. So, setiap kali kalau kita pinjam dengan bank, kita mesti akan dikenakan kadar faedah. Okey, terdapat dua kadar faedah yang dikenakan, iaitu yang pertama faedah sama rata, yang kedua adalah faedah atas baki. Okey. So, kita terus kepada pengiraan ya. Soalan pertama. Puan Lim memberi sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Okey, hutanglah. Kredit tu hutang. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Okey, kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh pihak bank adalah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Okey, untuk mengira faedah sama rata, kita boleh menggunakan rumus P tambah dengan PRT. Okey, P tu apa? P tu adalah berapa yang dia pinjam. Okey, dia pinjam dia beli kereta dengan harga RM80,000 kan? Okey, beliau membayar bayaran sebanyak 10%. Okey, so kita kena kira 10% dia dah bayar. Okey, jadi 10% darab dengan RM80,000. Okey, 10% tu berapa? Kita kira lah. Okey, 10% tu bersamaan dengan 8,000. Bermaksud, okey, modal yang dia pinjam tu adalah 80,000 tolak dengan 10% tadi. Okey, so P adalah 72,000. Okey, boleh? Okey, kemudian, kita tengok beliau membayar bayaran, dibayar selama 6 tahun. Okey, so T adalah 6. Okey, dan kadar faedahnya adalah 4%. So, R adalah 4/100. Okey, so sekarang ni kita tanya berapakah jumlah bayaran balik. Okey, so dekat sini jumlah bayaran balik adalah P tambah PRT. So P berapa? P adalah 72,000. Tambah, yang ini kita kena buat kurungan ya. Kurungan P berapa? 72,000. Darab R berapa? 4/100. Darab T berapa? 6. Okey, so kita kira lah. Okey, jumlah bayaran balik. Okey, 72,000. Okey, hasil tambahnya adalah 89,280. Kita selesaikan semualah. Okey, so bayaran balik dia adalah sebanyak 89,280. Okey, itu total yang kena bayar. Jadi soalan yang satu lagi, dan bayaran ansuran setiap bulan. Okey, kalau dia bayar selama 6 tahun. Okey, so macam mana kita nak buat? Bayaran setiap bulan bersamaan dengan 89,280 bahagi dengan berapa? 6 tahun. Dalam setahun ada berapa bulan? Setahun ada 12 bulan. Okey, so 6 darab 12 bersama dengan 72 kan? Okey, so 89,280 bahagi dengan 72. Okey, kita dapati nilainya adalah 1,240. Maksudnya apa? Setiap bulan Puan Lim kena bayar sebanyak 1,240 ringgit. Okey, boleh? Seterusnya kita cuba buat soalan yang kedua. Encik Azlan membuat pinjaman peribadi sebanyak 10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedah 4%. Okey, tempoh bayarannya adalah selama 7 tahun. Okey, so macam mana? Ini adalah faedah sama rata. Untuk faedah sama rata, rumusnya adalah P tambah PRT. Ini untuk apa? Untuk jumlah. Ini adalah jumlah
yang perlu dibayar. Okey, so sekarang ni kita cari apa itu nilai P. Nilai P tu modal dia berapa yang dia pinjam? Dia pinjam sebanyak 10,000. Nilai R berapa? R 4/100. Apakah nilai T? T adalah 7 tahun. T tu dalam tahun kan? Okey. So sekarang ni kita masukkan dalam rumus. Okey. So berapakah ansuran bulanan Okey, berapakah jumlah yang perlu dibayar? Okey, jumlah yang perlu dibayar adalah 10,000 tambah kurungan 10,000 darab 4/100 darab dengan 7. Okey. So sekarang ni berapa kita kira? Okey, awak kira straight. Okey, kat sini kita dapati 10,000 tambah dalam kurungan ni nilai dia adalah 2,800. So dekat sini 12,800 yang dia kena bayar. Okey. Tapi soalan dia kata apa? Bukan total yang dia kena bayar. Ini jumlah yang kena bayar 12,800. Pinjam 10,000. Okey. Kena bayar sebanyak 12,800. Kenapa? Sebab ada kadar faedah. Okey. Dan berapa ansuran bulanan yang perlu dibayar selama 7 tahun? Okey. So, ansuran bulanan dia adalah 12,800. Bahagi dengan berapa tahun? 7 tahun. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. So, 7 darab 12 kira. Kemudian 12 bagi 800 bahagi dengan 7 darab 12. Okey. So kita dapati jawapan kat sini adalah RM152.38 setiap bulan. Inilah jumlah yang perlu dibayar. Okey, seterusnya, kita tengok kepada faedah atas baki. Kan ada dua cara macam mana kita nak bayar kan. Satu faedah sama rata, satu lagi faedah atas baki. So faedah atas baki ni dia akan ambil kira berapa baki yang tinggal, itu yang dia akan kira. Okey. So macam mana kita nak buat Okey. Kita baca soalan dia dulu. Encik Haris membuat pinjaman sebanyak RM10,000 dari Bank Mulia dengan kadar faedahnya adalah 6%. Okey, atas baki. Tempoh bayaran balik selama 7 tahun manakala ansuran bulanan adalah RM150 sebulan. Okey, hitung jumlah faedah yang perlu dibayar Encik Haris bagi 3 bulan pertama. Okey, so soalan ini macam mana kita nak buat? Okey. Okey, so sama saja macam mana kita nak kira, kita boleh guna rumus P tambah PRT. Okey. P berapa yang dipinjam? Yang dia pinjam adalah 10,000. Okey, berapa nilai R dia? R dia adalah 6% kan? So 6/100. Okey. Apakah nilai T dia? Okey. T dia adalah atas baki. Maksudnya dia setiap bulan 3 bulan pertama. So ini kita letak dia adalah 1/12. Dia kira setiap bulan. Okey. So untuk bulan pertama, okey, dia tanya sampai 3 bulan kan? Untuk bulan yang pertama, okey. Berapa yang dia perlu bayar? Okey. So jumlah yang perlu dibayar adalah P tambah PRT. P berapa? 10,000. Tambah. Okey. PRT ni adalah kadar faedah yang dikenakan tu kan? Okey. So, kita buat kurungan. Okey. P berapa? 10,000. Darab R berapa? 6/100. Darab T berapa? 1/12. Sebab kenapa bukan 7 cikgu? Sebab T kat sini dia kira kadar faedah dia setiap bulan. Okey. So kat sini 10,000. Okey, untuk kat sini kita jangan kira straight terus. Okey, kira dalam kurungan dulu. Yang dalam kurungan ni bila kita kira kat sini dapat RM50. So total yang kita kena bayar adalah RM10,050. Okey. So sekarang ni pada bulan pertama dia kena bayar ansuran bulanan dia adalah 150. Setiap bulan dia bayar 150. Okey. So baki
selepas bayaran bulan pertama adalah 10050 tolak 150. Okey. So bila kita tolak, kita dapati hutang dia masih ada lagi sebanyak RM9,900. Okey. Kemudian bulan yang kedua pula. Berapa dia punya jumlah faedah yang perlu dibayar? Okey, kita kena kira setiap bulan lah. Sebab dia kata atas baki. So, daripada atas baki ni pula. So, untuk bulan kedua, bakinya ada berapa? Bakinya adalah 9,900. Boleh faham tak? R masih sama, T masih sama. Okey, so sekarang ni kita tengok berapa jumlah yang dia perlu bayar. Okey, 9,900. Okey, tambah kurungan 9,900 darab dengan, okey, R berapa? 6/100. Darab dengan T berapa? 1/12. Okey, so bila kita kira kat sini 9,900 tambah. Yang dalam kurungan ini adalah kadar faedah yang dia perlu bayar tau. So kat sini kita tengok. Bila kita kira dia sebanyak RM49.50. Untuk bulan kedua, kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak RM49.50. So total yang perlu dibayar adalah, tambah sajalah, okey, 99.4950. Faham tak? Okey, kemudian setiap bulan kan dia bayar RM1. Dia bayar RM150 kan? Okey, so bila dia dah bayar, so ada berapa baki? 9949.50 tolak dengan 150. So, baki yang ada berapa? Baki yang ada adalah sebanyak 9799.50 Okey. Seterusnya, dia tanya sampai 3 bulan pertama. Dia tanya jumlah faedah. Jumlah faedah yang mana? Jumlah faedah ni yang ni. Dia nak kira balik berapa jumlah faedah perlu dibayar. Okey. So, sekarang ni bulan ketiga pula. Bulan ketiga, okey, nilai P dia berapa? Hutang dia ada berapa lagi? Sebanyak RM9,799.50 kan? Baki daripada sini kan? Okey, so kita kira berapa jumlah yang dia perlu bayar. Okey, so 9799.50 okey, tambah dengan 9979.50 darab dengan R berapa? R 6/100. Alah, tak ni. Darab lagi dengan 1/12. Harap awak fahamlah saya tulis ni. Okey. So, 9799.50 tambah dengan, okey, berapa dalam kurungan tu? Kurungan tu adalah RM49. Okey, total yang perlu dibayar pada bulan 3 adalah sebanyak, okey, 9848.50. Okey, pada bulan ketiga, ingat dia bayar setiap bulan sebanyak RM150. So, baki berapa yang tinggal? Bakinya adalah 9848.50 tolak dengan 150. Tolak 150 tinggal berapa? Tolak dia sebanyak 984. Bukan dia tolak, dia akan jadi 96. Sorry. Dia akan jadi 96. Kejap. Okey. 96. 9,600. Okey. 98.50 sen. Okey. Soalan dia nak apa? Soalan dia kata, hitung jumlah faedah yang perlu dibayar. Jumlah faedah yang mana? Ini yang kita kira ni, yang dalam kurungan. Ini. Okey, ini jumlah faedah. Okey, so jumlah faedah yang bulan pertama berapa? Faedah bulan pertama, okey. Jumlah faedah Jumlah faedah. Okey, bulan pertama berapa? RM50. Bulan kedua berapa? RM49.50. Bulan ketiga berapa?
Bulan ketiga RM49. So kita tambah kat situ. Jumlah faedah yang dibayar selama 3 bulan adalah bersamaan dengan RM149.50. Okey, jadi nak meminjam ke? Okey, so kita kalau boleh tak perlulah meminjam. Okey, menabunglah daripada sekarang. Okey?